Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk hari ini saya akan berkongsi mengenai penataran Bahasa Melayu SPM 2021. Okay, sebelum kalian semua melihat video ini, saya harap semua terutama cikgu dah tengok dahulu slide yang telah disediakan oleh LPM mengenai penataran BM SPM 2021. Kerana video yang akan saya kongsikan ini adalah sekadar secara ringkas sahaja mengenai penataran tersebut. Jadi, kalau dah bersedia, boleh saya dengar satu tepukan daripada semua? Terima kasih, penuh semangat sekali. Jadi, mari sama-sama kita saksikan. Baiklah, kita mulakan dengan paparan ringkas mengenai kertas satu terlebih dahulu. Okay, seperti yang semua tengok paparan di sebelah. Okay, untuk kertas satu masih sama. Kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Cuma terdapat beberapa perubahan. Okay. Iaitu untuk bahagian A, okay, kita namakan dia karangan kombinasi bahan rangsangan. Kenapa dinamakan kombinasi? Nanti saya akan tunjukkan. Okay. Untuk pemarkahan pula 30 markah dan terdapat perubahan untuk patah perkataan. Untuk SPM 2021, patah perkataannya hanya 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okay. Seterusnya untuk bahagian B, kalau yang tahun lepas ataupun sebelum-sebelum ni SPM yang sebelum ni, kita bagi 5 soalan, okey, murid pilih 1. Untuk yang terbaru, okey, untuk bahagian B, pilih 1 daripada 4 soalan esei. Okey, markahnya pula dah berkurangan, itu sekarang ni untuk bahagian B 70 markah. Okey, patah perkataan pula, dia ada limit, 350 patah perkataan hingga 500 patah perkataan. Okay, mengapa buat penetapan sebegini? Okay, sewaktu saya pergi penataran dahulu, apa yang diberitahu oleh GU kerana untuk mengelakkan pelajar, bila kita tulis yang macam sebelum ni kan mesti tidak kurang 350 patah perkataan. Ada yang tulis sehingga 800 ke 1000 patah perkataan. Muntah kita nak menanda. Betul. Terutama pelajar-pelajar yang ni lah suka menulis lah. Okay, jadi untuk SPM 2021 untuk bahagian B, kita buat penetapan 350 hingga 500 patah perkataan sahaja. Maknanya keseluruhan markahnya 100 markah. Okay, waktu yang diperuntukkan untuk jawab kertas satu adalah selama 2 jam. Okay, jadi mari kita saksikan penerangan lanjut berkenaan dengan contoh soalan bahagian A. Okey, ini merupakan contoh soalan yang telah disediakan oleh LPM. Bukan saya buat. Ini LPM yang bagi. Okey, boleh baca. Okey, huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, nampak macam sama macam yang lepas. Cuma nampak tak perbezaan dia di situ. Kenapa saya sebut kombinasi bahan rangsangan? Lihat ada 3 bahan rangsangan yang berbeza. Kalau lihat yang satu ada pantun, yang kedua sumber internet dan yang terakhir berbentuk grafik. Tetapi cikgu ingat, walaupun sumbernya berbeza tetapi temanya masih sama, iaitu amalan membaca. Okey, jadi sekarang ni terutama kepada cikgu dan juga murid-murid yang melihat video ni, okey, yang menonton video ni, saya harap bila sebut bahan rangsangan wajib untuk kita ambil semua yang ada pada bahan tersebut. Tapi tidaklah bermakna kita kalangan yang tulis tu semuanya salin bulat-bulat. Bukan. Maksudnya isi-isinya perlu diambil berdasarkan kombinasi bahan rangsangan tersebut. Okey, contoh di sini kita lihat kita tengok satu-satu. Okey, contohnya pantun mari membaca sumber internet. Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Amboi, boleh tahan saya berpantun? Okey, maknanya sini kalau kita lihat buku laksana lantaran ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Itu adalah apa dia? Istilah dia punya manfaat membaca ataupun kepentingan membaca. Okey, kemudian kita tengok lagi. Anak muda pulang ke desa, ibu dan ayah lama menanti. Warga membaca tak buang masa, kutub khanah teman sejati. Maknanya situ pun faedah membaca, iaitu tidak membuang masa. Maknanya situ ada isi guru-guru dan juga pelajar sekalian, di situ ada isi.
Kemudian tengok pula sebelah. Okey, semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata. Okey, sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dalam diri kita sendiri. Kalau kita tengok sini sudah terang lagi kan bersuluh istilah langkah untuk memupuk amalan membaca. Kalau lihat bawah ni yang grafik ni, mungkin tulisannya kurang jelas. Di situ dia ada macam-macam contoh. Ada buku, kita ada akhbar, ada majalah, dan lain-lain. Maknanya ini adalah sumber bahan bacaan. Yang mana ketiga kombinasi bahan rangsangan ni murid-murid kita perlu gunakan. Kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua lihat dia letak 3 gambar. Ada gambar pembuangan sampah, ada gambar yang ada tertulis talian aduan dan juga keratan akhbar mengenai masalah sampah belum selesai. Okey, jadi sekarang ni pengamatan kita kena tinggi. Maksudnya kita kena lihat ketiga-tiga gambar ni, kena guna ketiga-tiga gambar ni dan dimasukkan ke dalam karangan kita. Okey, saya baca contoh soalan. Okey, sebagai seorang penduduk yang prihatin, tulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan tempat tinggal anda tentang masalah sampah sarap yang sering tidak dikutip dan cadangkan tindakan yang perlu diambil. Okey, maknanya sekarang ni pelajar-pelajar kena tulis surat aduan kepada pihak PBT. Okey, tetapi walaupun murid kita pakar contoh menulis surat aduan, tapi kalau tak ambil bahan-bahan ataupun nota ataupun isi yang ada dalam bahan rangsangan ni, jadi situ tidak betul lah. Sepatutnya murid-murid kena ambil. Contoh situ dah ada talian aduan, ada jadual kutipan sampah, ada keratan akhbar. Jadi pelajar kena guna. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Yang ini pada saya adalah benda yang pembaharuan yang mana kita lihat mungkin untuk pelajar mungkin mereka akan gerun lah, tapi kita cikgu-cikgu perkara-perkara baru ni memang kita kena tanam kena sebarkan kepada anak murid kita. Tengok contoh soalan ni berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi pemahaman bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjang huraian anda tidak perlu perkataan. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat ada iklan SPP Jawatan Kosong Suruhanjaya kemudian jawatan ni pembantu am pejabat 50 kekosongan. Kat bawah ada lagi jawatan kosong, guru prasekolah. Kat sebelah pula peluang kerjaya situ pula ada cara memohon. Maknanya sekarang ni murid-murid kena guna bahan-bahan yang ada dalam sumber-sumber yang diberikan ni, bahan rangsangan ni wajib guna isi-isi yang ada dalam bahan tersebut lah. Maknanya sekarang ni untuk pelajar yang mungkin pernah dengar dan biasa buat resume tak ada masalah. Tapi bagaimana pula dengan pelajar yang mungkin tak pernah dengar pun apa tu resume tu cikgu? Kan? Apakah itu cikgu? Mana di situ adalah pada saya satu perkara yang bahayalah, sebab bila murid tak tahu, murid nak buat apa? Kesian murid-murid kita. Jadi mulai sekarang kita kena didik anak-anak murid kita mengenai pelbagai kemungkinan karangan yang mungkin keluar. Mungkin boleh keluar resume, mungkin juga boleh keluar balas email, mungkin juga boleh keluar apa lagi, macam-macam lah yang mungkin kita tak terbayang pun. Maknanya kita sekarang ni yang penting kita tekankan kepada murid-murid kena guna isi yang ada dalam bahan rangsangan. Kita lihat contoh yang seterusnya. Kalau dulu biasa, ini lebih kurang kalau dulu tulis sepucuk surat kepada rakan anda yang jauh ni sekian kan. Untuk sekarang ni yang terbaru kita maklumlah zaman sekarang ni zaman dah maju kan, budak-budak dah tahu IT. Mungkin dia keluarkan soalan murid perlu balas email. Balas email dia bukan main balas saja saya. Maknanya murid kena baca email ni kemudian fahamkan apa yang dia perlu balas. Jadi saya tak nak urai lebih lanjut. Jadi begitulah untuk bahagian A. Saya harap perkongsian saya ni membantu. Jika ada salah silap saya mohon maaf, saya cuma beritahu apa yang saya tahu. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baiklah, untuk bahagian B pula.
bentuk soalannya masih sama, lebih kurang. Cuma untuk bahagian B ni, kalau semua cikgu perasan, untuk bahagian B, kebanyakan soalan ada petikan yang agak panjang lah, yang bersumberkan internet, sumberkan majalah, ada petikan yang agak panjang, kemudian di bawah tu baru ada soalan. Okey, kita boleh lihat contoh di atas. Okey, setiap rakyat Malaysia secara purata membuang 0.8 kg sampah setiap hari. Masya-Allah. Jumlah ini cukup untuk memenuhi Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC dalam jangka masa 9 hari setengah sahaja. 9 hari setengah. Aktiviti kita semula dikenal pasti sebagai salah satu cara paling berkesan untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Namun demikian, dikatakan tahap kesedaran masyarakat terhadap amalan kita semula masih rendah. Sumber utusan online 16 Januari 2018. Macam-macam berita saya. Okey, petegak akhbar di atas menyatakan bahawa aktiviti kita semula merupakan kaedah terbaik untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula kerana kesedaran terhadap amalan tersebut masih rendah. Okey, sehubungan dengan itu, anda dikehendaki menulis sebuah rencana bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Tulis rencana tersebut selengkapnya. Okay, jadi untuk bahagian B, seperti saya cakap tadi, tak ada banyak perubahan pun. Okay, macam biasa, pelajar kena tulis karangan usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Cuma ingat, patah perkataan 370 hingga 500 patah perkataan sahaja. Okay, kalau cikgu perasan, untuk bahagian B, dia ada domain-domain dia. Okay, contoh macam ni, domain awam. Okay, tengok sebelah, domain pendidikan. Tengok sebelah, domain kerjaya. Okay, domain-domain ni bukan direka tetapi diambil berdasarkan DSKP. Jadi cikgu-cikgu yang hendak buat soalan, soalan karangan, pastikan kita rujuk DSKP. Untuk tingkatan 4, domain dan temanya lain. Untuk tingkatan 5, domain dan temanya lain. Jadi tolong berhati-hati. Maknanya untuk kita buat soalan, pastikan kita rujuk dulu domain dia terlebih dahulu. Boleh cikgu semua? Okey. Jadi kita lihat contoh yang kedua. Ini domain pendidikan. Saya terus baca soalan. Petikan di atas menyatakan maklumat berkaitan mata pelajaran sejarah dan kepentingan mempelajarinya. Bincangkan kepentingan mata pelajaran sejarah. Makna soalan itu terus. Dia nak kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Jadi itulah. Sedikit perkongsian mengenai bahagian B. Baiklah semua rakan-rakan guru dan juga murid-murid yang menonton video ini. Saya harap perkongsian mengenai penataran bahasa Melayu SPM 2021 kertas 1 tadi memberi sedikit manfaat kepada semua. Jadi saya harap semua akan lebih cakna dan bersedia untuk menghadapi SPM 2021. Jadi saya terlebih dahulu mohon maaf kalau perkongsian saya tadi ada yang saya mungkin tersalah fakta atau mungkin saya mengatakan sesuatu yang tidak betul. Saya mohon maaf sebab apa yang saya sampaikan, apa yang saya tahu setelah saya menghadiri bengkel penataran. Jadi itu saja. Jika semua berminat untuk menonton kertas 2 pula, sila saksikan video yang seterusnya. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.